Okey, kali ini kita akan belajar mengenai sudut dan tangen bagi bulatan. So, kita belajar bulatan je hari ini. Okey, bulatan dan tangen. So, mula-mula cikgu dah letak ada satu bulatan kat tengah-tengah tu. So, yang pertama kita kenal pasti bahawa yang tengah tu namanya ialah pusat bulatan. Okey, yang bulat semua sekali tu namanya lilitan. Okey, yang melintang tengah-tengah tu melalui pusat bulatan tu namanya adalah diameter. Okey, diameter biasa ni belajar tak ada masalah lah kan. Lepas tu separuh diameter namanya adalah jejari. Okey. So satu lagi namanya adalah, ini kurang popular lah, perentas. Nama-namanya. Okey, kita perkenalkan sikit lah kan. Okey, next kita perkenalkan lagi apa yang perlu tahu dalam bulatan dan tangen ni. Okey, katakanlah kita ada bulatan dan kita nak kenal sektor-sektor dia. Okey, katakan yang kecil tu kan, yang biru yang kecil tu, itu namanya adalah sektor minor. Mana tu yang kecil lah. Jadi automatik yang besar tu namanya adalah sektor major. Okey, satu lagi kita kenalkan. Dia ada sektor, satu lagi namanya lekuk kan. Okay, yang besar tu namanya adalah lekuk major. Samalah sektor major, kawannya lekuk major. Jadi sektor minor, kawannya adalah lekuk minor. Okey, senang? Pendahuluan. Okey, so kita ada lima ciri sudut dalam bulatan ni. Okey, yang pertama. Okey, step pertama adalah, ciri pertama adalah jika satu garisan dalam bulatan ni yang dengan syarat bahawa bulatan dia punya garisan tu mesti dia mencecah bulatan yang lain dan dia bersatu pada kaki yang sama, ni tapak yang sama kan, nampak tak? Okey, tak kisahlah mana-mana pun dijumpa dekat atas pada tapak yang sama ni, jadi semua sudutnya adalah sama je ni. Ingat, walaupun dia dekat ujung ni sekalipun, tapi tapak yang sama, dia akan adalah sama je sudutnya. Okey, boleh? Okay, ciri kedua, jika dia menyentuh di atas lekuk bulatan ni dan dia mempunyai dua ni maksudnya adalah sama panjang lekuk dia. Lekukan ini dengan ini adalah sama panjang. Kalau ada tengah ni pun samalah. Kalau ada dua macam tu menunjukkan bahawa dia adalah ketiga dia sama. Jika dia sama, menunjukkan bahawa sudutnya pun adalah sama. Okey. Yang ketiga cikgu gelarkan dia sebagai bentuk A. Nampak macam bentuk A kan? Kan? Okey, bentuk A ni special sikit. Okey, satu kaki yang sama, tapak yang sama, satu ke hujung lekukan, satu lagi pada titik tengah bulatan tu, nampak tak? Jika inilah bentuknya, maka dia punya sudutnya yang tengah ni adalah 2 kali ganda. Katakanlah kalau sini adalah 30, maka yang tengah ni adalah 60 sebab 2 kali ganda. Okey, sebab itu cikgu kat sini tulis 2 theta. 2 theta maksudnya 2 kali ganda daripada yang atas. Okey, clear? So next, seterusnya, jika bulatan tiba-tiba ada dia punya diameter ni melalui dan memotong ni tengah-tengah ni, titik tengah tu kan. Okey, lepas itu ada segitiga di dalamnya. Segitiga ini pula dia menyentuh lekuk ni. Kalau tak sentuh tak boleh, kena sentuh. Tak kisahlah sentuh mana-mana pun, janjilah sentuh dan kembali semula pada tapak yang sama ni, ujung ni, pada diameter ni, maka kat sini adalah 90 darjah. Sudut tegak tu adalah 90 darjah. Ni 90 darjah ni. Tak kisahlah jumpa mana-mana pun, janji jumpa je, sentuh je dia punya lekukan, dia adalah 90 darjah. Okey, macam inilah. Okey, seterusnya satu lagi. 5 kan? Okey, ini pun sama. Ini sama macam ni. Nampak tak? Kalau dia sama, panjang lekukan dia, sudutnya sama. Tapi ni beza sikit sebab dia jumpa dekat titik bulatan. Itu bezanya. Okey, seterusnya. Kita ada sisi 4 kitaran. Untuk bulatan ni kita ada sisi 4 kitaran. Okey, maksudnya satu bulatan. So, sisi 4 dia mesti dia menyentuh keempat-empat ni mesti menyentuh lekukan dia. Katakanlah tak sentuh. Dia cuma sampai situ aja. Tak aci ni tak sentuh. Jadi tak kira. Ya, dia kena syaratnya 4 segi ni mesti bersentuh dengan 4 lekukan. Sebab tu namanya 4 kitaran. 4 tu berjumpa dengan kitaran lekukan tu. Jadi formulanya adalah sudut A, lupa nak beritahu, ni adalah simbol sudut. Kalau macam tu dia beritahu sudut lah. Sudut A tambah dengan sudut B, iaitu bertentangan dengan dia, nilainya adalah 180. Maksudnya A tambah B tu mesti 180. Dengan syarat 4 ni mesti berjumpa dengan lekukan ujung dia.
Begitu juga D dengan C, kalau jumpa ni mesti 180. Okey. Boleh. Tapi cikgu nak buat modify sikit dia punya apa ni formula ni lah. Kadang-kadang kita kata C tambah D sama dengan 180. Kalau nak cari D je macam mana? Kalau nak cari D saja senang lah. Jadi 180 tolak dengan sudut C lah. Boleh? Macam tu. Begitu juga kalau nak cari C kan. Jadi pindahlah D kat sana. Tolaklah sudut D. Kita akan dapatlah C nanti. Boleh? Begitu juga yang atas tu lah. Kan? Kata nak cari B. Jadi B sama dengan 180. Kan? Tolak dengan sudut A. Okay? So, ni adalah modification yang perlu kita buat lah. Kalau kita jumpa soalan nanti. Jadi, cikgu galakkan kita pakai formula ni. Okay? Nak cari D ke, nak cari C ke, nak cari C, letak C, D kat sini. Okay? Okay, satu lagi. Pak kitarannya. Okay. Yang ni bezanya sikit sebab dia ada sudut luar. Ni namanya sudut dalam tau. Sudut dalam ni sudut dalam. Ni namanya sudut luar. Jika empat segi ni bersentuh dengan bulatan, maka yang bertentangan dia, nampak tak B ni? E kawan dia kan? Jadi E ni sebenarnya sama dengan A. Okay? E tu sama dengan A. Tapi yang ni, biasanya ini cikgu jarang ajar lah. Cikgu rasa cukup dengan ini pun dah cukup dah untuk kita buat soalan. Takut banyak-banyak sangat keliru pula banyak kan. Okay, kalau awak boleh ingat, okey lah. Kalau macam ni, A sama dengan E. Tapi walau macam mana pun, kalau yang mana yang rasa tak suka hafal banyak tu, cikgu galakkan yang ni pun tak perlu hafal lah. Cukup dengan hafal yang pertama ni aja. Okey, settle kita ada lagi tangent kepada bulatan. Apa tu tangent? Tangent adalah satu garis lurus macam ni, yang menyentuh lekukan. Bulatan ni, nampak tak? Dia kan melekuk tu. Lengkungan kan? Siapa-siapa yang melekuk lengkungan tu, dia adalah tangent. Contohnya, juga ada graf macam tu kan. Tiba-tiba kita lalu sana. Ini pun tangent namanya. So, apa-apa garis lurus yang bersentuh mula-mula dengan lekukan tu namanya adalah tangent. Jadi kat sini tangent kita adalah A, B, C lah. Tangent kita ni, garis lurus ni. Ini nama tangent. Okey, apabila tangent menyentuh lengkungan, so yang mula-mula titik yang jumpa ni, kalau kita tarik titik ni sampai ke titik bulatan tu, ini kita akan dapat sudut kat sini adalah 90 darjah. Itu petua dia. Sama juga kat sini lah, 90 darjah. Okey, kan lupa nak beritahu lagi. AOB adalah jari. Sebelah sana lupa nak beritahu Okey, OB adalah jari, ABC adalah tangent. ABC adalah tangent juga macam cikgu cerita tadi lah. Okey, sebelah ni pula. Okey, AB dan BC adalah tangent. AB dan BC adalah tangent. Ini tangent, ini tangent. Okey, seperti cikgu cerita tadi lah kan. Okey, lepas itu kita ada lagi AB, ABC, ABC. Ini sudut tau, sudut ABC. Bila ada tiga ketul macam ni, ABC, dia merujuk pada B. Dia merujuk pada B ni. Ni sudut ni lah. Nampak tak? AOC, dia merujuk pada O. O ni. Nampak tak? Ni lah sudutnya. Jadi, kedua-dua sudut ni, tambah 2 ni, kita akan dapat 180. Senang. Contoh lah cikgu buat. Katakanlah sini 3. Contoh lah cikgu buat. Katakanlah sini 20. Sini 20. Jumlahnya apa? 40. Contoh lah kan? 40 kan? Jadi sini adalah 40 lah. Nampak tak? Okey, boleh. Nak di 180 kan? Dia otomatik sini adalah 100, 140. Baru dapat 160 sini. Boleh. Jadi logik sini adalah 70. Sini pun adalah 70. Sebab jumlahnya adalah 140. Itu contohnya. Mungkin soalan tu bergantung lah berapa nilai yang diberikan. Okey, so yang ketiga. Okay, sebelum ketiga, B sama dengan A, BA sama dengan BC. BA sama dengan BC. BA dengan BC adalah sama jika kedua-duanya adalah tangent. Itu syaratnya. Okey, next. Yang ketiga, kita ada A. Sudut A sama dengan sudut AD ni. Sudut A ni, dengan syarat dia segitiga yang menyentuh kepada lengkungan. Jadi, sudut A ni akan sama dengan sudut D. Ni sudutnya. Dia bertentangan. Okey, jadi A jumpa dengan sudut bertentangan tu. D lah.
Jika B pula, jumpa sudut bertentangan dia, C. Jadi, A sama dengan D, B sama dengan C. Okey, boleh? Dah kan? Alright. So, next, seterusnya. Kita tengok lagi Seterusnya adalah okey. Ini namanya lah bulatan adalah bersudut 180. Okey. Bukan 160 ni. Bulatan adalah 360. Salah tu. 360. Satu bulatan. Satu bulatan ni adalah 360. Bukan 160 ya. Okey. Ingat satu bulatan adalah 360. Dikatakanlah dia bagi satu sektor kat situ. Okey, berapakah nilai yang kecil ni jika yang besar dia bagi adalah 310. Kita tahu bahawa satu bulatan adalah 360. Maka berapa lagi tak cukup? Jadi 360 tolak dengan 310, kita akan dapat lagi 50. Maka kat situ adalah 50 lah. Itu je nak beritahu. Okey. Boleh Okey, ini betul. Garis lurus adalah bersudut 180. Okey, garis lurus sudutnya adalah 180. Jadi, garis lurus kita adalah 180. Katakanlah kalau jika ada titik kat sini dan jika pusing titik tu, nilainya adalah 180 untuk satu bulatan. Tapi kalau bulatan tadi, kalau bulatan ditambah lagi 180, kan jadi satu bulatan 360. Nampak tak? Itulah modalnya. Katakanlah cikgu ada soalan kat sini. Cikgu letak satu sudut. Okey. Cikgu bagi yang besar ni adalah 110. So, berapakah yang kecil ni? So, ingat. Jumlah sekali 180. Betul tak? So, berapa lagi tak cukup? Tolaklah dua ni. Tak cukup lagi adalah 70. Nampak tak? So, ini adalah benda-benda yang basic yang perlu kita tahulah sebelum kita buat soalan ni. Okey. Jumlah sudut dalaman segitiga adalah 180. Jumlah sudut dalaman segitiga adalah 180. Okey. Bentuk-bentuk macam mana segitiga pun dalamannya adalah jumlahnya 180. Ini namanya sudut dalaman. Sudut dalaman, sudut dalaman, sudut dalaman. Ketiga-tiga ni kalau kita tambah, dia akan jadi 180. Ini contoh juga bagilah. Katakanlah 95 tambah 75. So, berapa lagi nak cukupkan 180? Kita perlukan lagi 10 saja. Contoh tambah. Dapat tak? Kan 180. Okey, begitulah yang lain-lain pun sama. Kita tambah semua akan jadi 180 dengan syarat segitiga sudut dalaman dia. Okey, jom kita tengok satu soalan cikgu buat. Tapi cikgu akan buat dua cara. Soalan yang sama tapi cikgu akan buat dua cara. Cara pertama. Okey, cara pertama tengok dia bagi ini cara cikgu pertamalah. Kita akan nampak banyak idea tau. Jadi kita boleh guna macam apa jalan kerja pun tak kisah, apa yang terlintas dalam fikiran kita lah. Kat sini kalau cikgu nampak kali imbas, nampak tak segi empat? Segi empat yang bersentuh dengan bulatan tu. Okey, nampak tak? Nampak kan? Dah boleh bayangkan konsep mana nak buat? Tak apa. Cari dulu. Okey, satu lagi cikgu nampak lagi. Ini adalah garis lurus. Okey, garis lurus jumlahnya adalah 180 kan. Kat sini dah bagi tahulah 36 50. Jadi kat sini cikgu dah boleh cari sebab jumlahnya 180. So akadnya berapa kat sini? Awak rasa berapa kat situ? Berapa kat situ? Jadi 180 tolak dengan 36 tolak dengan 50. Maka kita akan dapat 94 kat situ. Okey. Tapi dia tak nak kat situ. Dia nak adalah hitungkan sudut TSW dengan S ni. S, dia nak sudut S ni, dapat tak? TSW, dia nak sudut sini. Ingat yang S tu ambil. Okey, jadi apakah sudut kat situ? Berapakah sudut kat situ? Berapakah sudut kat situ? So ingat ni petua yang kita belajar yang segi empat yang bersentuh dengan lengkungkan tu kan. Okey, nampak tak ni? A tambah B 180, D tambah C 180. Kan? Okay, jadi oleh itu, apa perlu buat ni? Dua ni kalau kita tambah jadi 180. So, berapa lagi tak cukup? Jadi 180 tolak dengan 94, kita akan dapat 86. Jadi situlah 86. Tada, dah siap. Okey? Okey, tak apa. Tunjuk cara lain. Kan kita ada banyak cara. Okey, cara lain. Nampak segitiga? Kan? Jadi kita asingkan segitiga dah.
Sebelum tu tengok ni adalah petua yang segitiga macam ni. Satu segitiga kan. Ni terbayangkan ni satu segitiga. Okey. Ataupun cikgu warnakan dia sekejap supaya nampak. Satu segitiga. Okey, segitiga ni yang kita buat warna oranye ni. Okey, kawan dia adalah ini sebelahnya, nampak tak? Jadi ini kalau kita belajar tadi, dia punya kawan dia adalah sebelah sini. Jadi sini adalah 36. Okey. Yang hijau ni pula kawan yang ni 50. Jadi 50 ni kawan kat sini. Ni adalah 50. Nampak tak? Menggunakan pemilihan dia beri ni. Okey. Jadi kita akan dua cara lah. Jom kita masuk kejap. Jadi kat sini adalah 36. Maka kat sini adalah 50. Maka jumlah kedua-duanya adalah 86. Kan sama jawapannya. Okey? Boleh? Jadi cikgu harap dengan video simple ringkas ni dapat membantu anda lah.